Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Ya, lama tak jumpa. Baiklah, kali ni cikgu nak kongsi satu berita yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dah memperkenalkan satu bentuk penilaian, iaitu yang dinamakan sebagai pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Ya, jadi video kali ni cikgu nak bercerita ya macam mana nak mohon untuk nak ambil pentaksiran kemasukan sekolah khusus ni. Okey, jadi nak tahu lebih detail kena ikuti video cikgu. Okey, boleh. Alright. So, jom kita mula. Berita terkini ya yang baru yang cikgu dapat, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia nak perkenalkan satu kaedah baru bagi pemilihan pelajar ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus ya, dan nama penilaian ni ialah pentaksiran kemasukan sekolah khusus ataupun PKSK. PKSK ni sebenarnya kan dia diwujudkan sebaik saja UPSR dengan pentaksiran atau PT3 dibatalkan baru-baru ni kan. Jadi sebenarnya kalau nak masuk ke sekolah khusus ni apa? Sekolah khusus ni sekolah berasrama penuh, SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA, Sekolah Menengah Teknik, SMT, dan Kolej Vocational serta Maktab Tentera Diraja. Okey, so yang ni yang dinamakan sebagai sekolah khusus. Jadi nak mohon sekarang ni kenalah melalui pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Okey, jadi lepas ni apa lagi? Kata Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, PKSK ni dia berbentuk satu pentaksiran yang standard ya, dia dibuat secara berpusat bagi kemasukan ke tingkatan 1 dan ke tingkatan 4 untuk tahun 2021, dibuat semua secara online atas talian menggunakan kaedah single entry point. Okey, so apa tu single entry point? Single entry point ni bermaksud satu sistem permohonan menggunakan platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus ya, menggunakan padanan aplikasi pengkalan data murid atau APDM. Setiap murid memang dimasukkan data semua di dalam APDM. Jadi memang secara automatik semua pelajar berdaftar dengan APDM atau didaftarkan dalam APDM Kementerian Pendidikan Malaysia. So semua ni layak untuk memohon menduduki PKSK. Okey, kalau nama tak ada dalam senarai data APDM tu masalah sikitlah. Okey. Apa lagi? PKSK ni dia bukan sistem nak gantikan UPSR atau PT3, tapi PK, jangan salah faham, PKSK ni cuma satu kaedah nak menilai penguasaan pelajar secara keseluruhan dan tak hanya tumpu kepada prestasi akademik semata-mata. Okey. Ya, jadi macam mana ni PKSK ni? Dia terbahagi kepada 3 komponen, iaitu bahagian A dia nilai kecerdasan insaniah. Apa tu kecerdasan insaniah? Apa komponen dalam tu? Kecerdasan emosi, rohani dan insaniah. Wajaran skor dia 20%. 20%. Okey. Bahagian B pula membabitkan kecerdasan intelek. Apa pula dah kecerdasan intelek ni? Kecerdasan intelek dia menguji kecerdasan intelek tu, maknanya kepandaian lah ya, pengetahuan am dan penyelesaian masalah, dan wajaran skor kat sini 70%. Jadi maknanya kena bagi tumpuan lebih kat bahagian B ni lah juga kecerdasan intelek. So itu yang ada peperiksaan lah ya. Ada ujian-ujian dia lah kat situ. Okey. Dan untuk dua bahagian ni, bahagian A dengan bahagian B ni, diperuntukkan masa 90 minit ya untuk nak jawab soalan-soalan dia, dan terdapat 10 soalan dalam bahasa Inggeris. Okey.
Jadi maknanya bila periksa online ni ada dua bahagian, okey, bahagian A dan bahagian B, okey. Dan bahagian A 20%, bahagian B 70%, so total semua 90%. So mana mai lagi 10%, lagi 10% ni pula. Okey, kata Dr. Habibah, KPM telah memperkenalkan satu lagi komponen, iaitu artikulasi penulisan, writing atau penulisan. Ya, penulisan ni berbentuk esei dengan 100 patah perkataan bagi tingkatan 1 dan 250 patah perkataan untuk tingkatan 4. Dan naik form 4 kan mesti lebih sikit patah perkataan tu untuk lebih pandai bandingkan nak masuk tingkatan 1 ni. Okey. Untuk penulisan ni pula masa dia 45 minit. Dalam bahasa apa agak-agaknya? Bahasa Melayu. Okey. So semua pelajar kalau nak mohon ya PKSK ni bolehlah melalui pautan HTTPS apa tu? Apa panggil? HTTPS, lepas tu kita panggil apa, colon kan, /2 spskt1.moi.gov.my ya. Ni untuk tingkatan 1, tingkatan 2 pula HTTPS ya, colon dan 2 titik tu ya, double slash, 2 kali slash ya, spskt4.moi.gov.my. Okey, cikgu akan bagi link dia ya. So boleh tengok link dia. PSKP ni pula untuk pengetahuan semua akan dijalankan secara serentak di semua 555 pusat yang dah ya KPM dah kenal pasti di seluruh negara. Okey, bermula pada 12 hingga 23 Oktober ya, 12 hingga 23 Oktober depan bagi tingkatan 1 dan 26 Oktober hingga 6 November depan bagi tingkatan 4. Okey. Keputusan PKSK tak akan diumumkan dekat TV ke apa, tak diumumkan. Jadi pelajar boleh periksa ya, cek keputusan permohonan kemasukan ke sekolah khusus ni ya. Untuk tingkatan 1 15 Januari dah boleh cek ya keputusan dah layak ke tak, dan tahun 15 Januari 2021, dan untuk tingkatan 4 pula 5 Februari tahun 2021. Okey. Jadi hanya satu tempat saja yang akan ditawarkan bagi setiap calon. Okey, dan PKSK hanya boleh dilaksanakan di pusat PKSK yang ditetapkan dan tak boleh dibuat kat rumah. Ya, kena pergi dekat pusat yang dah ditentukan. Okey, permohonan boleh, semua permohonan semua calon yang nak buat permohonan kena buat semakan menduduki PKSK ni di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila tu, pada 7 hingga 23 Oktober depan bagi tingkatan 1, untuk tingkatan 4 pula pada 12 Oktober hingga 6 November ya. Macam mana tu, apa syarat dia ketika nak menduduki PKSK ni? Okey, bila dah semak tu, cetak slip pendaftaran PKSK, lepas tu bawa kad pengenalan, kena bawa peralatan tulis, kena bawa lah cik. Oi, takkanlah nak main tulis macam tu saja kan ya. Dan memakai pakaian seragam sekolah masa menduduki PKSK. Tak boleh buat pakaian beragam ya, manik-manik sana, bling-bling sini, semua tak boleh. Kena pakai uniform sekolah ya. So selain itu, pastikanlah semua sihat walafiat, tak ada gejala COVID segala mak nenek ya. Make sure pakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial ya. So ataupun penjarakan fizikal, insya-Allah. Dah ada tak possibility soalan nak bocor? Okey, ni Dr. Habibah bagi confirmation. Okey, tak akan
akan berlaku nahi ke nahi ya, tak akan berlaku kebocoran. Pasal apa tak boleh berlaku kebocoran? Sebab okey, katakanlah seorang lagi calon duduk sebelah, dia takkan dapat soalan yang sama ya. Kalau ada 10 calon, 10 tu lah dia akan rawak-rawak soalan tu. Jadi hampa jangan ingatlah nak ke sebelah nak tengok memang tak ada lah. Okey, tak sama ya. Jadi jangan duk nak buat spot question lah, duk agak macam ni akan keluar semuanya sama, lepas tu duk pergi share pula ni soalan ni keluar ni apa tu. Tak payahlah, memang tak sama. InsyaAllah tak ada kes soalan bocor ya, sebab kebarangkalian dia satu bersamaan 400,000 tu dia. Okey. Satu lagi yang cikgu nak share sebelum terlambat ni pasal kes ni, pasal soalan UPSR dan PTT UPSR dan PT, peperiksaan UPSR dan PT3 khas dalam talian ni. Okey. Sebab ada satu portal ni ya, yang bukan di bawah kendalian lembaga peperiksaan dan tak ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kononnya ada menawarkan peperiksaan UPSR dan PT3 khas secara dalam talian ya. So KPM dah keluarkan statement ya. Kalau boleh tengok berita 26 Ogos ni, ni yang cikgu petik dalam berita bernama ya. Memang KPM menafikan perkara ni. Okey. So KPM kata depa tak ada kaitan dengan dua-dua peperiksaan ni, PSR dengan PT3 yang ditawarkan oleh portal tersebut. Cikgu duk cari juga portal mana, tak jumpa-jumpa. Kononnya portal ni kata peperiksaan ni akan diadakan secara dalam talian bulan September dan bulan Oktober. Sebenarnya tak ada. Sebab memang pada 15 April lepas KPM dah umumkan bahawa peperiksaan UPSR dan PT3 dah dibatalkan ya. Memang tak ada. Okey, jadi untuk ibu bapa pelajar kalau ada kemusykilan ya, boleh rujuk portal rasmi KPM lah ya, dan portal lembaga peperiksaan. InsyaAllah cikgu akan bagi link, jangan cikgu lupa dah. Okey, bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih mengenai peperiksaan yang dilaksanakan oleh kementerian. Okey, so cikgu rasa cikgu dah penghujung ni, cikgu nak pesan kat hampa semua, ingat bila kata tak ada PT3, tak ada UPSR, boleh enjoy sakan lah, pergi honeymoon sana sini ya, tengok TV sakan ya, tengok boleh duk asok drama ni segala ya, boleh tahu pula drama apa Korea lah, drama Malaysia bahasa Melayu pula, drama apa Turki, drama India, segala drama boleh tahu semua tajuk, tak payah. Sebab apa? Memang ada penilaian ya, yang cikgu dah share tadi, akan ada juga penilaian atas talian. Okey. Jadi kena juga study ya. Sebab akan ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jadi kena juga study ya, jangan duk abaikan dan jangan hanya duk ingat periksa bertulis saja, sebab ada beberapa unsur lain yang akan dinilai juga ya. Semua aktiviti sekolah tolong terlibat sama. Okey. So janganlah duk tidur Okey. So cikgu setakat tu saja, dan cikgu nak ucapkan terima kasih kepada sokongan semua yang duk tanya cikgu. InsyaAllah cikgu pelan-pelan, cikgu kayuh, cikgu akan jawab ya. Yang tak terjawab cikgu minta maaf ya. Harap tunggu, cikgu akan usaha juga jawab. Okey. Dan yang menyokong ya, subscribe lah cikgu ya. Yang dah subscribe cikgu ucapkan terima kasih. Yang belum lagi, tolong bagi sokongan pada cikgu. Cikgu sangat menghargai sokongan kalian semua ya, kepada yang like ya, yang share, alhamdulillah ya, yang even tulis komen ya, yang tanya soalan, insya-Allah cikgu akan cuba sejaya mungkin untuk jawab ya soalan you all. So stay safe ya, jaga diri, insya-Allah. Cikgu nak buat lagi video ni cikgu duk fikir ni pasal universiti dan college yang terbaik yang menawarkan kursus perubatan. So ini pun atas cadangan seorang student lah pada cikgu ya, dalam channel cikgu. So kalau you ada sebarang cadangan yang nak suruh cikgu tengok ya, cikgu find out dan share, tolong bagi tahu kat cikgu. Okey, so setakat tu saja. Stay safe ya, jumpa lagi insya-Allah.
Assalamualaikum. Bye bye.